Wanita Hari Ini. Selamat tengah hari bertemu kembali di WHI siaran hari Isnin ya. Wow, hari Isnin bersama saya Segita dan juga Fatin. Saya macam cepat saja dah hari Isnin. Baru saya rasa minggu lepas saya bermula. Sedar tak sedar hari ini dah minggu seterusnya. Wow, masa berlalu amat cepat. Tapi apapun kami berharap anda telah pun menikmati hujung minggu anda bersama dengan insan-insan tersayang dengan cukup produktif, dan hari ini telah mulakan minggu baharu ini dengan cukup bertenaga bersama dengan kami juga di WHI. Bertenaga dan juga bersemangat baru untuk kita tinggal beberapa hari sahaja lagi. Ada lagi 10 malam terakhir untuk kita sambut Hari Raya. Tapi jangan dilupa untuk kita terus menjaga kesihatan dan keselamatan. COVID-19 orang kata semakin merisaukan. Ya, kalau boleh kita sentuh sikit kan Sugi? Kami di WHI seperti biasa tidak jemu untuk mengingatkan anda dan juga diri kami berkaitan dengan kes-kes COVID-19 yang saya kira anda di rumah pun sedia tahu semakin meningkat, dan di sini kita semua harus mematuhi SOP 100% sepenuhnya. Dan kalau boleh kita imbas kembali bilangan kes setakat semalam, Fatin, adalah sebanyak 3,418 kes. Baik, di sini bukan kami nak memberikan anda orang kata ketakutan ataupun apa, tapi ingin memberikan kita semualah sedikit kesedaran juga yang kita sentiasa harus menjaga satu sama lain. Tak guna kalau kita menuding jari ataupun menyalahkan mana-mana pihak. Kita harus menyalahkan diri kita kalau kita tidak membantu. Betul. Kalau kita tengok Selangor terutamanya telah mencatat 1,000 kes setiap hari kebelakangan ini, Sugi. Dan ini sebenarnya kita tak pernah lekang untuk kita nak ingatkan sesama kita dalam kita rancak membuat persiapan maupun mungkin anda ingin mengambil keserdahanaan dalam raya tahun ini. Tapi perlu diingat kita masih lagi belum menang, angka semakin hari semakin meningkat. Inilah sebenarnya tugas kita dan juga peranan kita untuk kita sama-sama turunkan dan kita dapat kembalikan kehidupan seperti dulu. Betul tu, Fatin. Dan di laman sosial juga Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah berkongsi situasi di hospital-hospital kerajaan sekarang ini. Sememangnya kalau kita lihat agak, saya boleh cakap agak seram jugalah situasinya bila kita lihat orang yang memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Dan di sini beliau telah berkata 6 hospital di ambang amaran, tahap ambang amaran, di mana ini berikutan kadar penggunaan katil di Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Ampang, Hospital Serdang, Hospital Selayang dan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang masing-masing melebihi tahap 70%. Dan beliau juga telah berkata yang kadar kapasiti penggunaan katil sebanyak 100% dan amatlah membimbangkan. Dan menurut beliau dalam laporan juga peningkatan kes jangkitan COVID-19 sejak 5 minggu kebelakangan ini menyebabkan kapasiti ini semakin meningkat di Lembah Kelang, dan beliau meminta semua orang, terutamanya semua oranglah, kita lah yang beliau merujuk kepada untuk sama-sama membantu KKM. Katanya tahap pematuhan SOP 100% oleh semua pihak amat diperlukan bagi membantu negara pulih semula. Jadi janganlah buang masa lagi untuk kita sama-sama bersama dengan KKM untuk kita tolong mereka dan tolong masyarakat kita untuk terus turunkan angka ini supaya tak adalah orang kata di belakang hari, di kemudian hari kita juga yang susah bila dah tak cukup hospital dan sebagainya. Kita terpaksa raya dekat rumah kan, Sugi. Dan dalam berita lain pula, Fatin, mungkin ini berita yang memberi emosi, orang kata mixed feelings lah kepada ramai orang. Kalau semalam di media sosial juga telah tular satu kisah berkaitan dengan adik Nur Aifah Azira Abdul Aziz. Yang mana adik yang berusia 14 tahun ini mengidap kanser otak tahap 3 di Langkawi, dan niat adik ini untuk berjumpa nenek dan datuknya di pokok sana dan mendapat perhatian mereka, iaitu kumpulan The Westa Group Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim yang membantu meminjam ataupun menggunakan helikopter
harta milik syarikat berkenaan untuk merealisasikan permintaan adik Nur Aifah Azira ni. Dan keluarga adik Nur Aifah amatlah terhutang budi kepada Setiausaha Peribadi pengarahnya sebab membuat persiapan ini untuk menunaikan orang kata hasrat adik Nur Aifah. Bukan itu sahaja, Sugi. Puan Roslina, ibu kepada adik Aifah, juga berterima kasih kepada aktivis Muslim Care Malaysia, Muslim Care Natipa Habu, yang individu inilah yang berusaha menunaikan hasrat Nur Aifah Azira untuk pulang ke kampung berjumpa dengan atuk dan nenek dia. Okey, apapun kami berharap hasrat adik Nur Aifah telah pun ditunaikan. Adik orang kata menghabiskan, meluangkan masa bersama dengan datuk dan nenek di kampung sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Okey, itu berkenaan dengan adik Aifah dan juga COVID-19. Ini saya nak kongsikan kepada anda penonton, dan Sugi mungkin ada tips sikit. Ini semua orang akan, saya rasa confirm semua akan ikut selepas ini. Apa kata kita saksikan tips bergambar raya. Silakan. Gaya foto keluarga pas lebaran bang, kayak gini. Enggak dong, nih. Ide pose keluarga saat lebaran, let's go. Yang pertama pose layang-layang. Yang dijanjikan kepada kita. Yang kedua pose setengah lingkaran. Yang ketiga pose segitiga. Follow me. Ada segitiga, ada bulat, itu boleh jadikan inspirasi, boleh jadi layang-layang juga. Tak adalah panjang je macam gambar sekolah tu kan. Adakah ini situasi di rumah awak sewaktu hari raya, di pagi raya? Mungkin saya sampai ke hujung tangga tu sebab ramai. Tapi itu saya kira adalah juga kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu bersediakah anda untuk raya? Saya kira lebih kurang 10 hari seperti yang Fatin dah katakan. Tadi umat Islam akan menyambut hari raya. Tapi tahun ini seperti juga tahun lepas adalah cukup berbeza, beraya dalam norma baharu. Tapi adakah, walaupun ini tahun kedua, adakah anda di rumah sudah bersedia nak raya? Itu persoalannya hari ini yang akan kami ulas bersama dengan tetamu-tetamu di studio. Tapi nak tahu juga apa pendapat penonton WHI kan Fatin? Boleh kongsikan dengan kami. Mungkinlah kan untuk raya tahun ini, kebanyakannya kita buat untuk anak-anak lah, untuk meraihkan mereka mana yang dah mula puasa penuh. Dan untuk kita sendiri, untuk meraihkan puasa sebulan tu, kita nak sambutlah raya dengan keadaan norma baru macam Sugi katakan. Tapi saya kira lebih kepada ibu bapa membuat meraihkan anak-anak mereka lah. Tapi apa pun, anda boleh kongsikan dengan kami pengalaman dan juga bagaimana agaknya persediaan anda untuk raya kepada kami di Facebook dan juga Instagram kami. Okey, baik. Kami berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Perayaan Aidilfitri semestinya dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia. Namun, akibat penularan wabak COVID-19 yang kini sudah lebih setahun di seluruh dunia, ia telah memberikan kesan buruk terhadap pelbagai aspek. Tahun ini merupakan tahun kedua umat Islam di Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam norma baharu. Berikutan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan, rata-rata masyarakat tidak dapat pulang ke kampung untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Ada yang merasa kecewa tetapi akur dengan SOP yang telah ditetapkan demi mengekang penularan wabak COVID-19. Oleh yang demikian, persediaan untuk menyambut Hari Raya kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bersediakah kita untuk menyambut Aidilfitri? Bersediakah menyambut Aidilfitri? Tanya diri anda sendiri, yang mana kita banyak ada kekangan dari segi kita tak tahulah kita dapat beraya dengan keluarga atau tidak tahun ini kan. Tapi apa pun kami nak tanya kepada dua tetamu di studio. Soalan cepu emas hari ini. Cemas saya. Cepu emas hari ini sudah bersedia nak raya ataupun tidak? Kita bersama dengan Hairi Safwan. Selamat datang, sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. Baik. Dan kita bersama dengan Encik Amin Idris. Ya, saya sihat. Alhamdulillah. Tuan Istak Malaysia. Okey, baik. Kedua-duanya sihat. Saya nak tanya dahulu, sudah bersedia nak raya ataupun tidak? Kedua-duanya. Mungkin Hairi dahulu. Kalau saya dengan family saya dah bersedia lah. Sebab kita dah tahu tahun lepas kita tak boleh balik kampung. Tahun ni pun sama juga. Jadi persediaan dia tu sama aja. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama dan kita tetap berjimat pada tahun ni. Maksudnya peratus untuk tu berapa kalau nak dikomparekan dengan tahun lepas?
Ada orang 50% je, malas nak beli-beli semua. Oh, kira untuk peratus maksudnya kita shopping ke Dah siap. apa? Okey, kalau saya akan habiskan shopping duit-duit saya ni dekat wife dengan anak-anak saya. Ya, Okey. keutamaan lah. Keutamaan sebab dalam bulan puasa ni pun saya bekerja. Jadi saya masih syuting untuk TV3 dekat Perlis. Saya kena ulang alik apa semua. Jadi saya akan tinggalkan duit dekat wife saya, okey, pergi shopping. Okey. Dan semalam pun kita orang pergi shopping semalam. Aha. Sebab saya akan beli kat dia orang je, saya habis dia orang. Sebab saya ni mudah, saya akan pakai apa yang ada. Jangan selalu macam tu. Sama. Encik Amin pula macam mana? Saya sebenarnya sebelum Ramadan dah ready dah. Oh, wow. Sebab kita nak all out untuk Ramadan. Kan? So kita settle awal-awal. Okey. Cuma kalau top up tu bukan saya lah. Anak-anak dengan isteri lah. Betul. Dan mesti sure top up punya lah. Okey. Tapi kalau selalunya macam masyarakat kita lah kan, macam tahun lalu pengalaman pertama raya dalam PKP. Tapi tahun ini mungkin ada sedikit kesedaran. Diorang dah tahu dah macam mana kita nak balancekan, nak jaga keselamatan kesihatan kita. Tapi masih lagi orang kata sambutan untuk membeli tu tinggi juga sebenarnya. Betul, meriah. Jadi rata-rata dari masyarakat kita ni memang bersedia ke? Saya ada beberapa kenalan saya yang memang owner bisnes kurta, baju raya wanita, baju raya lelaki. Sale tahun ni 3 kali ganda lagi tinggi daripada sebelum PKP. Okey. Sebab ramai pengguna balas dendam. Sebab resep tak balas boleh nak dendam. beli tahun lepas. Betul. Tahun ni sekali beli 3. Ada 5 pasang. Walaupun mereka tahu berkemungkinan besar tak dapat balik kampung, tak apa, asalkan pakai baju raya dapat OOTD dan Tapi itu mungkin tak salah juga. Itu mungkin bagi mereka sambutan itu masih lagi ada, masih perlu berterusan walaupun mungkin tak dapat pulang ke kampung. Orang kata feel dia ataupun mood dia berbeza sedikit, tapi sambutan itu masih lagi perlu berterusan. Jadi mungkin boleh Hairi kongsikan kan. Walaupun kita tak dapat pulang ke kampung, tak ada saudara ramai-ramai singgah di rumah, tapi bagaimana Hairi sendirilah bersama dengan keluarga, anak-anak di rumah, bagi orang kata memberi feel ataupun mood tu supaya anak-anak boleh merasai sebenarnya apakah itu hari raya. Kalau macam saya berfamily kan. Saya sudah berkeluarga. Jadi walaupun kita tengok kat Facebook kita marah ke apa, tak boleh balik apa sebenarnya kita yang Malaysia. Itu kita. Yang bujang ke, yang dah kahwin ke, dia tetap juga nak meraihkan benda tu. Betul. Sebab kalau dari pihak saya memang untuk anak-anak lah. Kita nak happykan dia orang, nak tunjuk kata ini hari raya. Korang kena pakai baju 2-3 line, pagi kena pakai satu baju, tengah hari kena pakai satu baju, esok lagi kena pakai baju lain lagi. Jadi benda tu mungkin kita nak train anak-anak kita supaya dia tahu hari raya adalah hari yang untuk bergembira, bukan nak sedih. Hari raya tak boleh. Hari ni PKP, kau kena duduk rumah, kau kena diam. Tak boleh. Nangis budak-budak. Kita tak boleh ni. Mungkin sebab kita family kot. Kita tahu kita nak train anak kita. Itu bercakap mengenai family kan, Hairi. Tapi ada juga yang mungkin ada emosi terganggu sebab mereka kena beraya seorang diri. Mungkin Cik Amin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya situasi, macam mana mereka nak berdepan dengan situasi tu? Saya suka jawab soalan tu dengan kita melihat kepada sejarah Nabi SAW. Nabi, tempat yang paling baginda rindu adalah Mekah. Hatta bila Nabi nak berhijrah, bila Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi memandang kota Mekah dengan wajah yang sayu. Nabi sebut, andai kata bukan kerana kaumku yang mengusirku, aku tak akan keluar daripada kampung halaman yang aku cintai. Dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, selepas 6 tahun, Nabi rindu kat Mekah. So Nabi beritahu kat para sahabat, jom kita balik kampung, kita nak tunaikan haji, melepaskan rindu kat Mekah. Diringkaskan cerita, bila Nabi sampai ke Mekah, Quraisy tak benarkan Nabi masuk. Ada yang sampai maki Nabi, bagai dan sebagainya. Diringkaskan lagi cerita, termenterailah perjanjian Hudaibiyah. Berlaku pada 628 Masihi bersama dengan tahun ke-6 Hijrah. Apa yang berlaku, walaupun Nabi tak dapat melepaskan rindu pergi ke Mekah masa tu, sebab rindu 6 tahun ni. Kita baru 2 tahun. 6 tahun rindu. Bukan kepalang. Berlaku 2 tahun kemudian peristiwa pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Dalam riwayat, ketika Nabi mula-mula pergi ke Mekah untuk lepaskan rindu, dia bawa dalam 1,400 je orang Islam. Rupa-rupanya, hikmah di sebalik 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi berjaya mengumpul kekuatan, ada riwayat kata 10,000 orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah. Maka berlakulah pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah, dan Nabi menawar kota Mekah
Dan akhirnya Nabi dapat melepaskan rindu. Maknanya, di sebalik ujian ada hikmah. Jadi kepada mereka yang mungkin berada di negara luar, Doha ke, UK ke, ataupun Kelantan ke, Penang ke. Paling jauh lah tu. Jauh lah tu kan. Tak dapat nak balik, okey. Kita bersangka baik dengan Allah. Betul. Kita yakin bila kita bersangka baik dengan Allah, daripada situ kita akan mula redha. Bila kita redha, masa itulah baru hati kita akan mula terbuka melihat hikmah. Bila kita melihat hikmah, masa tu baru kita boleh, oh ini rupanya ujian Tuhan. Percayalah, sekarang ni tahun ni Ramadan, ramai rindu Ramadan tahun lepas. Betul. Saya sendiri rindu Ramadan tahun lepas sebab buat pertama kali dalam sejarah hidup boleh bersahur, boleh buka puasa, boleh bertarawih, boleh bertadarus dengan anak-anak dan isteri. Betul. 30 hari without fail. Tahun ni saya rasa saya langsung tak boleh buka puasa dengan anak-anak isteri. Sebab apa? Program kerja. Betul. Rindu pula. Padahal masa tu kita komplain. Betul. 2 tahun ni kita komplain tak boleh balik kan? Percayalah bila dah insya-Allah kalau dah hilang COVID nanti kita rindu pula musim-musim macam ni. Dan saya setuju dengan apa yang Cik Amin katakan. Kita melihat hikmah di sebalik situasi ini. Tapi mungkin bagi sesetengah pihak susah sangat saya nak melihat atau mengambil hikmah di sebalik situasi ini. Sebab ada saya membaca artikel di mana seorang tidak dapat pulang ke kampung. Ibu dan ayah terpaksa menghantar biskut-biskut raya. Terharu kita baca. Tapi itulah, kalau boleh kita harus mengharungi juga situasi sebegitu kan. Dan kita nak tahu juga apa kata orang di luar sana. Adakah mereka sudah bersedia untuk beraya? Jadi jom kita dengarkan pendapat orang di luar sana. Perasaan untuk raya tahun ni disebabkan kita PKP, jadi kita tak boleh nak rentas negeri, nak balik kampung halaman. Jadi perasaan tu agak sedih lah sebab kita tak dapat nak raya dengan ibu dan ayah dekat kampung. Tahun ni memang sama je macam tahun lepas. Sebab kita tahun lepas pun kita raya dalam keadaan yang SOP juga. So tahun ni kita raya pun sama juga macam tahun lepas. Yang penting saya sangat gembira sebab kita beraya bersama keluarga kan. Persediaan tahun ni macam biasa, baju raya wajib kena beli dulu. Okey, kita dah kena standby semua putih raya. Sebab persediaan saya sebenarnya memang samalah macam tahun lepas. Persediaan tu ala kadar, tapi yang penting sebenarnya perkara-perkara asas tu macam baju raya, makanan-makanan tu kita memang prepare sekarang lah. Maksudnya cuma sedikit kurang kemudahan berbanding tahun-tahun dulu. Sebab ni adalah tahun kedua PKP, jadi dah tak boleh nak rentas negeri, nak balik kampung. Jadi persediaannya lebih kepada bersederhana je sebab kita pun raya dengan family yang terdekat. Tahun-tahun sebelum ni kita excited macam nak balik kampung, nak jumpa family, nak rasa vibes raya tu, jalan jam dekat highway apa semua. Tapi tahun ni agak lain. Kalau tahun-tahun sebelum ni macam kita lebih excited lah nak raya, kita akan beli 3-4 pasang baju raya. Tapi untuk tahun ni just macam satu pasang je. Dan kemudian ni dari segi macam persediaan juadah buka. Actually persediaan hari raya tu tak banyak beza sebab apa yang kita buat ialah persediaan terhadap diri kita dengan keluarga. Jadi walaupun jarak sebenarnya untuk kita nak rentas negeri tu tak dapat, tapi saya rasa persediaan untuk kata pagi raya punya hiasan, decoration apa semua tu tetap samalah. Din Daud juga bersetuju dengan Cik Amin yang mana tahun lepas sebenarnya lagi meriah. Walaupun sebenarnya sama je. Dua-dua kita melalui tahun PKP. Tapi tahun lepas lagi meriah. Lepas, ramai ketua-ketua keluarga jadi imam interim. Sebelum ni tak reti-reti baju khutbah. Dah pandai baju khutbah. Jadi chef. Jadi chef. Pandai makan. Okey, tapi nak tanya kepada Hairi lah kan. Tadi ramai yang berkata tak banyak beza dengan tahun lepas. Tapi mungkin buat tahun ini sememangnya kita duduk dekat rumah, kita masih beraya walaupun tak banyak beza. Ada Bagi biskut Hairi, raya. Biskut raya, juadah dia masih lagi ada. Bagi Hairi sendiri, tahun ini ada tak Hairi ingin membuat apa-apa orang kata kelainan sedikit lah supaya anak-anak rasa okey, tahun lepas tak dapat pulang ke kampung, tahun ni masih dekat rumah tapi ada kelainan sedikit. Baba dan Mama bagi kita feel yang lain. Okey, kelainan dia untuk anak-anak saya ni ialah kita standby hadiah. Tak pernah standby hadiah untuk raya kan. Standby hadiah. Duit tu biasalah kita bagi. Dia orang tahu tak ke ni Dia orang tak surprise? tahu, kita orang beli mainan. Alamak, kalau dah tengok dia tahulah. Sebab dia orang ni, dia budak-budak anak-anak saya ni, mainan beli sehari rosak lah. Lepas tu esok, tak tahu, dia minta. Dia kata, mainan bukan sehari tau beli untuk rosak kan. Kena main. Jadi kita dah beli mainan and then
kita buat kuih. Mak dia buat kuih, ajar anak-anak semua. Dia orang settle untuk bagi dekat jiran-jiran. Kita akan passing ke jiran. Nice. Tapi bagi saya Ustaz, Bagus idea tu. ya. Boleh buat juga. Sebab saya rasa Ustaz, ada terlepas kita banyak boros kan. Sebab kita duduk rumah, beli kan. Betul. Dua Tapi kali tahun ganda. ni saya rasa kita kena belajar yang kita kena berjimat. Ambil Betul tak? pengalaman. Pengalaman. Tapi memang tahun ni memang berjimat banyak lah. Okey. Mungkin. Terlepas best. Walaupun kita boros, kita tak rasa. Sebab kita duduk dengan family. Kan? Tahun ni macam Ustaz kata lah kan. Macam Ustaz kata tadi, family kita pun dah tahu dah nak Zoom. Nak Google Meet. Mak saya umur 70 lebih. Okey. Kata, bang, bila nak Zoom? Mak apa nak Zoom? Hikmah di sebalik Ya, ujian betul. ni, kita dah mula push diri kita untuk mencari cara-cara baru. Betul. Mencari, jadi kreatif. Manusia ni bila dia sampai tahap desperate, dia akan kreatif. Dan Datang je idea-idea tu. Datang je idea. Macam sekarang ni saya dah dapat idea bagus. Ya, betul. Hadiah Idea semua bagus. kan. Satu bagi kuraya pada jiran-jiran meriah. Kedua, saya dah beli satu monitor untuk buat Zoom supaya ramai-ramai. Dapat takbir ramai-ramai dengan kawan-kawan sekolah dan sebagainya secara online. Dia prinsipnya kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Saya suka idea memberi orang Hadiah. kata kuih raya Kuih kepada raya. jiran-jiran. Sebab biasa kalau rumah saya, budak-budak kecil, saya tengoklah juga jiran saya. Rumah saya pun dia datang. Acik, nak raya boleh tak? Kali ni pula dia orang mungkin yang bawa pergi, kuih tu. Acik nak bagi kuih, Ya. boleh tak? Saya tengok tu masa raya Cina sebelum ni. Sebab jiran saya ni India, Melayu, campur Cina apa semua campur. Jadi kita orang komuniti tau. So ada anti Cina yang 2-3 blok saya ni, dia orang bagi saya kuih lah apa semua kan. Dia orang rapat dengan saya. Anti India yang tepi rumah saya pun selalu akan bagi makanan. Hari-hari akan bagi makanan saya. Jadi saya nak meraihkan dia orang balik, saya kena buat yang tu. Iyalah. Dan ada Hikmah time yang dia, bukan hari raya pun saya suruh saya masak ke apa beli kan. Okey, bagi dekat aunty, bagi kat ni cecek, bagi semua kita bagi. Dengan Melayu kita bagi. Bagus, Sebab kami komuniti yang saya rasa macam sihatnya kalau ada Cina, India yang satu komuniti. Toleransi. Ini patut dicontohi lah Ya, sebenarnya kan betul. kalau kita duduk kat rumah je. Tapi ada juga kawan kita di Facebook ni. Assalamualaikum, bersediakah nak raya? InsyaAllah, moga Allah pemudahkan sambutan raya kita tahun ini. Pakaian cukup sepasang, biskut raya ala kadar je. Yang penting kita sambut raya pada musim pandemik ni betul-betul mendidik jiwa kita dengan keserdahanaan dan bersyukur apa yang ada. Nampak? Sebab Sebenarnya. Ramadan mengajar kita takwa. Syawal mengajar kita syukur. Dan kena ingat, ramai orang yang boleh bersabar, tapi belum tentu dia boleh bersyukur. Bila kita susah, sabarlah. Betul. Tapi bila senang, belum tentu kita bersyukur. Kali ni, kita dah reti bersyukur. Dan saya suka cerita tadi, kalau bukan kerana PKP, saya rasa kita tak kenal jiran kita. Betul. Sebab apa? Bila raya balik kampung. Betul. Lepas tu bila tak balik kampung, kau aku lah. Minta tolong jiran tengok rumah je. Betul. Itu pun dalam grup WhatsApp. Rupa macam mana tak tahu. Tetapi kerana PKP, kita dah mula ziarah, kita dah mula mengeratkan silaturahim. Cuma saya nak ingatkan pada semua penonton, hari raya ni, Nabi SAW ajar kita haram berpuasa pada raya pertama. Jangan duk buat lebay sangat. Aku nak sambung puasa tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab kita diwajibkan bergembira pada hari raya. Aidilfitri yang pertama. Dan kalau kita tengok di tanah-tanah Arab, dia orang meriah raya pertama je. Raya kedua dah balik macam biasa. Kita je Malaysia bukan raya sebulan. Selagi mana belum raya haji, dia raya Aidilfitri. Malaysia. So, Selagi ada cuti. ada. So, macam mana kita kena beza antara adat dengan ibadah. Adat kita raya sebulan. Ibadah kata apa? Ibadah kata hari raya pertama je kita dilarang untuk puasa sebab wajib bergembira. Ya. Siapa ada kemampuan untuk beraya pada raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, silakan. Tapi kalau tak mampu antaranya kerana pandemik, tak apa, at least kita dah settle ibadah kita raya pertama. Dan Encik Amin telah kongsikan kisah untuk bagaimana melihat hikmah di sebalik situasinya. Tapi bagi mereka yang Encik Amin mungkin Susah kurang nak menerima. ketabahan diri. Susah. Saya tak jumpa mak saya dah lebih setahun. Saya ataupun yang duduk bersebelahan ataupun dekat dengan mak tapi tak menziarahi mak sebab takut kita keluar, kita tak nak bawa virus ke rumah ke macam mana kan. Tak nak ambil risiko. Dan mungkin Encik Masalahnya Amin sebelum tak jadi pandemik pun kenapa tak balik? Tak balik. Kita satu berat soalan ni nak juga. balik. Itu satu hal. Itu satu hal. Ini dah sewaktu pandemik lagi satu hal. Tapi mungkin Encik Amin boleh memberikan orang kata sedikit kata-kata semangat lah bagi mereka yang
terlalu beremosi sehinggakan pada hari raya pertama pun duduk sayu dekat rumah, aku seorang je, tak ada kawan. Jadi bersedih. Sedih. Macam mana boleh mereka mendapatkan sedikit positivity? Kita tahu, kita faham situasi ni memang susah bila dah selalunya bersama dengan keluarga dan kini berseorangan. Nak suruh saya cari hikmah di sebalik situasi bukan senang. Saya sedih sekarang ni. Macam mana mereka boleh mengatasi situasi ini? Pertama saya suka yang sebut tadi. Sebelum pandemik tak balik pun kadang kalut macam dululah. Bila masjid tutup, kalut marah. Kan? Kenapa masjid tutup? Sekarang bila masjid dah buka, tak turun pun. Betul. Okey, itu satu. Kedua, kepada kawan-kawan yang mungkin emosinya tercala kerana apa yang melanda sekarang. Ada satu patah Arab sebut al-bala idza amma khaffa. Kepayahan bila ditimpa beramai-ramai dia jadi ringan. Contoh, kalau kita exam Fatin ke Sugi, kalau dapat result kita dapat E. Member depan A. Member sebelah A. Member sebelah pun A. Member ponteng sekali pun dapat A. Kita seorang E. Kita rasa dengan izin bodoh berganda-ganda, betul tak? Tetapi kalau kita dapat E, member sebelah E juga. Yang ni pun E juga. Separuh kelas E. Kita rasa bodoh tak? Rasa okeylah. Okey lah. Sebab kita bodoh beramai-ramai, betul tak? Sebab kita tak skor beramai-ramai. Maknanya kepayahan itu ditimpa beramai-ramai. So orang yang tertekan, pertama kena ingat, bukan kita seorang je yang rasa tertekan tak dapat jumpa mak bapak. Ramai lagi di luar sana yang jauh lebih tertekan. Sebab kalau kita susah, kena pandang ke bawah. Betul. Ada orang lagi susah. Betul. Kalau kita nak bermotivasi, kena tengok orang lagi berjaya. Pertama. Kedua, dalam NLP, dia sebut sebagai reframe. Satu gambar yang sama, tapi kalau kita letak frame berbeza, kita akan melihat pandangan berbeza. Contoh, gambar brother kita, letak frame bunga-bunga. Kita rasa gambar tu sesuai untuk bapak-bapak ke mak-mak? Mak-mak lah kan? Okey, tukar frame, letak frame warna emas, kan? Kerawang-kerawang, meletup dia punya design kau-kau. Wow. Nampak sesuai untuk adat diraja. Gambar yang sama. Ya, betul. Tukar frame. Letak frame pula krayon, cincan bagai kan. Kita rasa gambar tu sesuai untuk siapa? Anak-anak. Mood yang Gambar berlainan. yang sama, tapi frame berbeza. Sama juga. Bila kita melihat situasi ini dengan frame susah, bala, dunia dah nak kiamat, kita akan rasa susah hati, tertekan. Tapi letak frame ni sebagai frame, inilah masanya Tuhan nak bagi kita rindu kau-kau. Betul. Bila ada peluang nanti, kita akan peluk mak kita, tak lepas dah. Betul. So, tukar frame. Daripada frame derita kepada frame ujian, kepada frame yang lebih positif, frame yang lebih bahagia. Barulah kita akan melihat hidup ni dengan lebih bahagia. Pertukaran frame tu diri sendiri yang kena Kita tukar. tukar frame. Betul. Macam Wan saya ada tanya sikit. Semalam dia tanya saya masa saya nak datang sini kan. Dia tahu saya nak datang. Hari ni dia kata, Papa, apa fahaman dan jawapan saya bila dikatakan rentah negeri haram apa semua? Saya cakap simple. Saya sebagai Islam, saya kena ikut cakap pemimpin. Ada hikmah dan ada positif yang akan datang nanti. Itu je. Dia kena sangat dengan apa yang sebut kat baju dia. Hidup bukan untuk bukan derita. untuk derita. Hidup bukan untuk derita. Kan, hidup kita seketika, kenapa siksa diri kita dengan derita? Betul, Ustaz. Hidup adalah soal pilihan. Siapa kita hari ini adalah kerana pilihan kita buat dulu. Tapi siapa kita pada masa akan datang adalah kerana pilihan kita buat sekarang. There is no such thing as I have no choice. Orang yang kata aku tak ada pilihan, dia dah buat pilihan. Apa dia? Tak ada pilihan. Okey. Saya kira itu satu rangkuman daripada Cik Amin lah kan. Sangat lengkap dan juga mantap. Mungkin dari Hayudi sendiri, kita nak beraya boleh, tapi dalam keadaan kita sekarang ni harus jaga SOP. Bawa anak ke pergi pusat pembelian, jaga SOP. Ya, betul. Saya sarankan kepada orang ramai yang mana bercakap pasal COVID. Mungkin sekarang ni kita tengok kat Facebook dah makin ramai dah tak percaya COVID ni. Ada hasutan yang mengatakan, alah tak percaya semua ni apa semua kan. Padahal benda tu real. Saya dah tengok kawan-kawan saya yang kena apa semua. Dan macam saya membeli belah semalam pun, saya tak pergi tempat yang Crowded lah. macam crowded ni. Saya tahu dekat KL memang crowded. Saya pergi tempat yang memang tak ada orang. Shopping mall yang memang tak ada orang. Dan saya tahu barang murah dalam tu. Itu lah.
Dalam kat situ pun ada. Tak payah nak pergi tempat Pak Amai. Saya tak tahu nak kena batuk ni. Saya tak boleh tempat-tempat sesak ni. Betul. Bawa baby tu Susah Ustaz kata. hati tu. Susah hati betul. Dia orang nampak macam kita lantak lah Pak jadi Ada yang perempuan. selamba. Betul. Yang penting kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Ya, Kita saya sarankan, saya nasihatkan kepada semua rakyat ikut SOP dan ikut kata pemimpin. InsyaAllah ada positif dan ada hikmah dari Ustaz. Okey, baik. Dan kami nak ucapkan terima kasihlah kepada Sama-sama. Aida dan juga Encik Amin atas perkongsian saya. Kalau boleh nak terus bersembang. Tapi Patah itulah, masa berlalu. sama ada semua orang dah bersedia untuk raya ataupun tidak, ikutlah kesesuaian masing-masing. Sebab ada orang mungkin boleh beraya secara besar-besaran bersama dengan keluarga di rumah. Tapi ada orang berseorangan, tapi macam Encik Amin kata, kita cari positivity-nya. Kita tukar frame-nya. Mungkin raya tahun ni raya dengan semangat baru dan juga dengan keadaan yang positif. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Penonton, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini, segmen yang cukup istimewa kerana saya bersama dengan dua tetamu yang cukup cantik di sebelah saya. Amira Rosli, selamat datang. Amira, terima sihat? kasih. Sentiasa bersenyum besar. Okey, dan kita juga bersama dengan Putri Sarah. Putri sihat? Sihat. Okey, baik. Hari ini anda berdua di sini untuk berkongsi pengalaman sebagai BFF dan juga bersama dengan Flavors, ya. Betul. Okey, mungkin saya nak tanya dahululah kepada anda berdua, apakah yang dimaksudkan oleh Amira sebagai BFF? Okey, BFF ni kena saling memahami antara dua jiwa. You know, bila kita dengan BFF kita ni, kita kena rasa senang, kena rasa bebas. Macam Fira dengan Dian dalam drama Sabarlah Duhai Hati memang BFF lah. Okay. So kita orang ni ada masa happy, kita orang happy. Bila ada masalah, kita orang share. And kalau ada time merajuk, dia ni kuat merajuk. Tapi sekarang tak merajuk lah. Bila part merajuk tu, kita ambil ruang dan masa masing-masing. Dia lebih kepada, kalau BFF ni tak payah jaga hati sangatlah. Kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Okey, baik. Bagi Putri pula, BFF, apa yang dimaksudkan dengan BFF? BFF ni bila kita rasa selesa. Selesa dengan dia, macam dalam Sabarlah Duhai Hati. Dia ni dia memang jadi diri dia sendirilah. Outspoken. So bila apa-apa yang terjadi pada Fira, dia yang terus cakap. Dia terus bagi tahu dia tak ada nak jaga hati. Dia tak ada nak jaga hati, dia bagi tahu je. Tak suka, suka. Kalau Fira jatuh ke, kelakar ke, dia juga yang gelak. Dia gelak dulu baru dia tolong. So bila you dengan BFF you akan rasa selesa, you akan rasa senang. You boleh jadi diri sendiri. Okey, saya kita relatable lah dengan ramai penonton di luar sana. Baik, tapi saya kira ini antara soalan di laman sosial juga yang ramai bertanyakan kepada anda berdua dan Amira sendiri. Apa antara rahsia kecantikan Amira Rosli? Selain daripada ada best friend yang ni dalam drama, Amira ada best friend lain. Depan mata ni, Flavors Effervescent Glams. Ini adalah rahsia Mira yang Mira amalkan setiap hari untuk nampak kekal. Mira ada trademark ni, kekal cerah dan sihat. Ada trademark kena buat tau. Okey, baik. Mungkin Mira boleh kongsikan juga, apakah kebaikan, apakah Flavors Effervescent Glams ni sebenarnya? Okey, Flavors Effervescent Glams ni mempunyai formula reaksi yang sangat unik. Dia ada L-glutathione yang sangat tinggi yang mudah diserap dan kemudian ada collagen peptida yang lebih halus dan juga mudah diserap. Dan akhir sekali adalah vitamin C yang sangat tinggi. Okey, baik. Dan macam mana tadi Amira buat Flavors? Flavors untuk kekalkan kulit cerah dan sihat. Okey, baik. Mungkin sekali lagi kita tunjukkan kepada mereka sebelum kita akhiri segmen ni. Tapi nak tanya kepada Amira. Jadi Amira berkata ini adalah BFF Amira dan ini adalah juga sebab Amira berseri-seri lah kan. Jadi mungkin Amira boleh kongsikan bagaimana boleh mereka mengamalkan Flavors ni supaya kulit mereka sihat. Okey, kepada yang macam nak cerah berseri, sebab macam cakap tadi glutathione ni dia membantu memperbaiki, mencerahkan pigmentasi. So amalkan sekali sehari pun dah cukup. Janji konsisten so that you akan nampak the result dengan sangat cepatlah. Kita akan nampak glow je raya ni. Okey, baik, nak glow je raya ni. Dan bagi Putri sendiri, Putri mengamalkan Flavors juga. Mungkin Putri boleh kongsikan bagaimana Putri mengambil Flavors Effervescent Glams ni. Okey,
Selain daripada kita punya rutin harian kan, kita cuci muka, kita pakai serum, kita pakai moisturizer, kita add on untuk nampak lebih berseri-seri. Okey, kita add on, kita minum Flavors Effervescent ni. So kita still kekalkan rutin harian kita, tapi kita tambah dengan Flavors Effervescent. Sebab nak jaga kecantikan ni bukan luar je, dalam dan luar. Dalam dan luar. Sebab itulah Flavors, dia punya filosofi, dia ada tagline, be seri-seri inside out. Okey, be seri-seri inside. Dan mungkin sekarang anda berdua boleh tunjukkan macam mana nak buat. Orang kata tadi tangan macam mana Amira buat? Kalau Pak minum Flavors, kulit akan kekal cerah dan sihat. Okey, baik. Dan sekarang ni anda berdua ada drama terbaru, betul? Di mana anda berdua BFF dalam drama Sabarlah Duhai Hati. Mungkin boleh kongsikan mengenai drama ini buat penonton-penonton di luar sana. Mungkin Putri dahulu. Okey, saya pegang watak Dian. Jadi Dian ni best friend yang annoying kepada Amira Rosli, dan juga adik yang annoying kepada Sarul Rizwan. Jadi dia ni kira macam orang tengah lah antara Fira dan juga Afan. Daripada zaman orang belajar sampailah dah berkahwin. Dah berkahwin, dia jadi orang tengah. Apa-apa je Fira akan datang dekat Dian, apa-apa je Afan akan datang kat Dian. Jadi dia ni pendengar setia. Itulah BFF. Dia pendengar setia kepada Fira. Bila Fira ada masalah, Fira tak akan pergi ke orang lain, dia akan pergi dekat Dian. Jadi Dian ni lah yang tolong settlekan. Jadi bila Dian ni dia memang backup besar Fira. Apa-apa je dia akan marah abang dia. Dia tak kisah abang dia akan marah abang dia. Dia akan Fira number one. Okey, dan mungkin Amira boleh kongsikan mengenai karakter dan sinopsis cerita ini sedikit. Okey, macam Mira membawakan watak Fira, dia seorang gadis yang sangat ceria, dia ada family yang sangat happy, tapi kejadian konflik berlaku setelah dia ni seorang gadis yang sangat manja, tak tahu nak buat apa-apa, kerja rumah pun tak tahu, tapi konflik itu terjadi masa parents dia meninggal waktu aksiden. So dia ada adik yang dia sangat tak suka, adik tu selamat. Jadi dia macam mana dia nak teruskan kehidupan dia dengan adik yang dia tak suka tu tanpa ibu bapa, nak jadi independen. So kat situ dia macam banyak lagi benda yang berlaku, siapa yang dia akan kahwin, korang tunggu nanti, dan seterusnya siapa yang membenci dia tu dan di mana dia akan tinggal. Korang saksikanlah setiap hari Isnin sampai Ahad jam 7 malam. Kalau nak tahu jalan cerita, ya Putri. Setiap hari. Setiap hari. Aksia Raya. Okey, jadi kalau nak tahu jalan ceritanya haruslah anda tonton ni Sabarlah Duhai Hati. Dan bukan sahaja mereka berdua BFF, tapi mereka berdua juga ada BFF mereka, iaitu Flavors Effervescent Glams. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Amira Rosli dan juga Putri Sarah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang baru juga. Tapi kami nak tinggalkan anda dengan sesuatu yang istimewa dahulu. Wanita hari ini. Pagi Syawal dikejut tabir raya, mata pejam celik nak tidur balik. Mama datang ketuk pintu kejut bangun, bagi tahu orang jauh nak beraya. Cepat-cepat bergegas bersiap, berbaju Melayu rambut sikat tepi, get ready berjalan sembahyang raya. Balik rumah semua dah menunggu, saling salaman, tua muda bermaafan. Tak sempat jamu selera dahulu, tengah minta duit raya. Hello, hello raya, selamat hari raya, suasana riang gembira. Ha, 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 ha. Hello, hello raya, selamat hari raya, perut kenyang hati pun senang. Ha, 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 ha. Hello, hello raya, selamat hari raya, poket penuh duit raya. Ha, 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 ha. Hello, hello raya, selamat hari raya, syukur nikmat di hari mulia. Adab raya jangan dilupakan, tahun depan kita raya lagi.
Jauh dekat berkunjungan, meriahnya hari raya. Tadanya semua ceria bila puasa buat lupa. Hello raya, selamat hari raya, suasana riang gembira. Ha 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 ha. Hello raya, selamat hari raya, perut kenyang hati pun senang. Ha 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 ha. Hello raya, selamat hari raya, poket penuh duit raya. Ha 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 ha. Hello raya, selamat hari raya, syukur nikmat di hari mulia. Adab raya jangan dilupakan, tahun depan kita raya lagi. Selamat hari raya, selamat hari raya. Terasa macam raya nak esok dah nak raya. Hello Raya daripada Hidan Muhammad, Aiman, Ryan, Syamir, Azmi, Syarif Hussein, Dania, Hatta. Ramai adik-adik saya hari ni dekat set. Kita nak tanya mereka lah dari apa orang kata pembikinan Hello Raya ni macam mana. Mungkin boleh kenalkan dulu. Mana satu Hidan, mana satu Dania? Nama saya Disyadi bin Ahmad dari Hidan Muhammad. Okey. Saya Syamir Azmi. Panggil Syamir. Dania? Video Mak Atta panggil Dania. Saya Amarin. Saya Syarif Kamaruddin. Okey, kalau kita dengar lagu Hello Raya ni, sesuai lah dengan orang kata umur remaja-remaja sekarang ni. Siapa idea asal dan penulis lagu Hello Raya ni? Ini lagu ni ditulis oleh kita yang kawan sebenarnya. Dan lagu ni Night Saidin. Dan muzik arrangement AJ Koko. Okey. Okey, kalau kita tahu kan dia punya jalan cerita lagu dia macam agak catchy sikit kan. Untuk anda semua okey tak masa nak buat orang kata pembikinan tu? Boleh lah kan. Boleh. So, banyak agak repeat. Sebenarnya. Okey. Sebab dia plan ni agak cepat sebenarnya. Sebab dalam masa perancangan lagu ni dalam masa sebulan je kita ambil masa. Okey. Okey, jap kakak nak minta ni kalau ni bawah fashion tak dengar. Oh ya, sorry. Okey Okey. So kata nak raya selalunya lagu raya ni bermusim, bila nak raya lagi banyaklah lagu raya keluar. Tapi macam you all berlima ni sebenarnya berkolaborasi atau bagaimana? Ya, sekarang ni dalam satu label lah. Satu label. Management yang sama. Okey. Tapi kami semua solo. Untuk lagu raya je kami berkumpulan. Okey. Jadi selepas ini mungkin ada satu lagu raya ataupun ada perancangan lain? Ada perancangan lain lepas raya. Antaranya? First single lah, insyaAllah. Okey, itu individu lah. Individu. Okey. Untuk raya kali ini dalam keadaan rumah baru, macam mana agaknya promosi lagu ini? Silakan. Kita itulah adik yang baju putih tu. Belum lagi tu. Aiman, Ryan. Promosi lagu raya? Ya. Sebelum ni ada... Maksudnya lagu Hello Raya ni, macam mana sambutan dia sekarang? Sambutannya Alhamdulillah dekat YouTube. Lebih kurang dalam 80. Masih ongoing lah? Yes. Dalam masa 4 hari. Okey. Alhamdulillah bagi saya tu 100K. pencapaian yang bagus sekali lah. Okey lah. Bila diriliskan tu? 28. Okey, kita nak tanya Dania lah. Bunga dalam 4 kumbang ni, cabaran dalam orang kata berkolaborasi lagu raya ini kali pertama ke bagaimana? Kali pertama. Macam mana pengalaman? Seronok lah. Macam walaupun saya seorang je perempuan, tapi diorang tetap support saya untuk bagi saya tak gementar. Ini diorang bagi saya macam bagi chill je. Okey, je tadi. Okey, untuk yang mungkin belum lagi tengok Hello Raya di platform, mungkin boleh kongsikan dengan penonton WSI. Okey. Jangan lupa saksikan Hello Raya di YouTube ataupun di semua digital platform, Spotify, Joox ataupun Apple Music. Semua ada. Korang just tulis Hello Raya. Hello Raya. Hello Raya. Keluarlah adik-adik saya ini. Nanti dengarlah. Kami nyanyi semua. Okey. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tak sempat nak sebut satu-satu nama kan. InsyaAllah lepas ni banyak lagi kita nak dengar daripada anda. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Thank you.
Baik, Sugi, kabarnya ada sesuatu yang nak dikongsikan. Awak dah bersedia nak raya ke lepas dengar Hello Raya? Saya kira saya sudah pun bersedia nak raya. Saya dah pun masuk feel mood raya sejak minggu lepas lagi. Dan saya kira hari ini kita di WHI pun telah memberikan memberikan suntikan mood raya itulah kepada penonton-penonton. Dah tanya dah bersedia ke untuk berraya, dan Ace dah pun kongsikan lagu Hello Raya. Hello Raya. Dah jenguk-jenguk dah tu raya lagi lebih kurang 10 hari sahaja lagi. Dan esok WHI ingin memberikan anda lebih suntikan mood raya itu. Kami nak kongsikan bersama dengan anda kepelbagaian biskut raya. Awak dah mula buat biskut raya ataupun tidak? Saya banyak menerima biskut raya ataupun biskut tunjuk. Itulah kita nak kongsikan esok. Beraneka, mana satu pilihan kita kena tengok esoklah bersama Sugi dan juga Fahrin. Ya, saya kira anda di rumah yang mungkin dah mula membuat biskut raya, bolehlah orang kata upload gambar di Instagram. Kongsikan dengan kita. Ya, kongsikannya bersama dengan kita. Walaupun tak boleh makan, kita tengok. Kita tolong tengok. Apapun, jumpa lagi esok. Terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Jaga diri, sentiasa ingat, ikut SOP sepenuhnya. Di mana juga anda berada. Ya, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada